Something ni something Oh. lah. Something eh. Kenapa tu? Welcome to Try Hardcast. This day. Please stay. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Anda bersama lagi dengan kami di Try Hardcast. Saya Dr. Asta. Saya Crow. Saya peace. Guys, apa-apa? Okey, pada yang masuk dengan link daripada video reaction kami yang sebelum ni, anda dah tahulah apa yang bakal kami bualkan, tajuk kami untuk hari ni. Kepada yang baru masuk, okey, hari ni kita akan bercerita tentang isu yang sedang hangat. Of course lah, of course Try Hardcast kan. Kita akan cari yang hot-hot je untuk kita podcast kan. Jadi isu yang tengah hot juga sekarang ni adalah isu anak dara seorang ni yang dijatuhkan hukuman. Anak dara dia. Rasanya anak dara. Pasal personal. Dia dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun dituduh membunuh 8 orang anak muda yang sedang bermain basikal ajak di tengah highway. So itulah cerita dia. Ada beberapa apa orang cakap, komuniti yang buat sign petition untuk yang tak bersetuju dengan hukuman dia, dan ada juga separuh daripada tu juga yang saya perasan dekat social media yang sangat bersetuju dia dijatuhkan hukuman. Malahan dia orang cakap itu adalah hukuman yang tak setimpal pun, kena hukum teruk lagi daripada tu. Topik kita pada hari ni adalah berkenaan dengan Sam Keting, iaitu wanita yang telah dijatuhkan hukuman tu. So itulah Crow. Something ni something lah. Something Kenapa tu? Tak tahu. Mula-mula dijatuhkan hukuman. Lepas tu tiba-tiba netizen bantu sign petition untuk ni. Okay, aku bagi sikit pada aku kan. Sebenarnya macam aku pernah cerita juga sebelum ni ya. Boleh jadi Sam Keting tu aku tau. Maksudnya aku yang baru nak balik kerja, pukul 3 pagi tengah-tengah malam, tiba-tiba terjerumus dengan budak-budak duk main basikal ajak. Tak sepatutnya budak-budak basikal ajak ni duduk 3 pagi dekat tengah highway tau, tengah jalan raya. Kalau hampa pernah tengok video tu, ada satu video, nanti boleh tengok. Budak-budak tu duduk di kiri kanan jalan. Ini rekod yang sebelum, betul-betul sebelum kejadian Maksudnya dekat tempat, exactly tempat kejadian tu, dan betul-betul sebelum kejadian tu. Buat apa hasil yang mereka duduk duduk sampai 3 pagi duduk main tengah-tengah jalan. Diorang berbasikal. Itu persoalan yang lebih penting sebenarnya. Diorang tak ada macam apa? Tempat yang tak sepatutnya lah, basikal. Even basikal yang full suit yang pakai ni pun tak sepatutnya duduk dekat tengah highway malam-malam macam tu. Kita back balik pada Sam Keting punya kes ni ada sentimen lah sebenarnya. Ada dakwaan mengatakan dia mabuk lah apalah, because 8 orang sepatutnya dia macam ni tau, because ada mayat minta maaf cakap, yang dilanggar tu macam tak ada break lah. Macam tak ada break. Itu saya tak tahulah nak kata could be betul dia mabuk, tak tahu, ini mahkamah decide lah kan. Tapi sepatutnya dari segi netizen pula jangan ada sentimen lah, katakan sebab bangsa ke apa, jangan ada sentimen lah kan. Tapi tak boleh jadi sebab bangsa. Maksudnya ada tak? Ada possibility. Ada possibility. Tak Possibilities of course ada, tapi kalau kata benda tu terjadi betul, kita kena ni lah, bongkar lah kan.
Aku tak Orang tahu, cakap aku dan tak dia tahu tak ada apa. berapa tepatnya info yang aku ada ni. Maksudnya aku pernah dengar yang dia ni anak Samadi, Sam Keting ni. Dan dia memang kaki kelab. Maksudnya dia memang kerap balik mabuk and everything. So walaupun aku tak setuju, bukan aku tak setuju tu bermaksudnya aku suka dia langgak tu, tak. Memang benda ni sangat menyayat hati. Kalau walaupun tak besar mana sangat salah budak-budak tu. Budak-budak cuma nak, dia orang tahu nak enjoy je, dia orang nak keluar as a remaja. Aku pernah remaja, aku pernah rasa macam mana aku nak tunjuk hero kat kawan-kawan aku nak tunjuk aku yang paling berani sekalian. So itu sangat innocent actually. Salah dia orang tu sangat kecil, tapi kos dia punya kos yang harus ditanggung adalah nyawa kan. Dan semua orang pun aku rasa pernah merasai momen ni kan. Itulah dia. Tapi bagi pendapat aku pula, dia punya situasi jalan kat situ tu, aku tengok gambar tu, dia budak-budak ni, arwah-arwah budak-budak ni semua, jalan yang dia perguna tu, jalan tu susur keluar. Jadi jalan tu tengah macam daripada flyover, tengah duk turun ke kiri. Jadi Sam Keting ni straight daripada jalan besar atas lah. So bila mungkin budak-budak tu dah, yalah tadi kita tengok kan video basikal lajak tu memang tak ada breaknya. So aku rasa keadaan memang dia pun bercakap jalan tu gelap lah apa semua, tapi kalau tak gelap pun aku rasa chances nak selamat tu mungkin persen dia tipis lah kot dengan keadaan laju tu kan. Bagi aku lah, pendapat Jadi aku. boleh jadilah. Maksudnya kalau dia tak break, maybe dia tak sempat break kan. Jadi ya betul. kita pada mahkamah lah kalau benda ni. Dan mahkamah pun dah decide 6 tahun untuk dia. Dan dia sedang buat rayuan sekarang ni. Dan apa pun keputusan mahkamah rayuan, kita kena terima lah. Tapi bab terima kena terima. Cumanya kita nak tahu keputusan mahkamah ni adalah, adakah satu keputusan yang macam benda ni tak jadi kat hang, boleh lah hang cakap Crow. Cubalah kalau macam hang balik, hang just seorang yang baru balik daripada buat kerja Jadi hang menggunakan jalan raya macam biasa, macam hari-hari. Tiba-tiba hari tu hari hang tak baik dan hang tak sempat nak break, dia orang terus keluar melulu. Ini cerita kalau hang balik. Adakah hang rasa hang patut dihukum 6 tahun penjara? Apa je yang hang boleh buat dalam situasi tu? Kalau hang jadi Sam Keting, apa je yang hang boleh buat? Hang tak sempat nak break. Of course, kita balik keluar pada melulu. benda ni diri sendiri lah dok. Maksudnya saya pernah bernasib baik juga, which is benda yang saya buat saya tak dihukum. Kesalahan yang saya buat saya tak hukum. Ada benda yang macam ni lah, maksudnya saya tak buat pun tapi saya kena hukum. Faham tak? Jadi situasi tu balik pada diri lah, yang mana awak rasa awak perlu fight, awak fight. Dan kalau kata mahkamah decide sesuatu yang against awak, inilah dia dunia kan. Dunia lah macam mana pun. Jadi itulah kita punya podcast untuk hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami. tak. Ini gila babi untuk kali ni. By the way, apa-apa pun yang kita ambil sidak sorry? Memang macam tu. Maksudnya mahkamah kalau cerita sistem mahkamah, keadilan kan, justice. Sebenarnya personally bagi saya mahkamah ni pendapat peribadi manipulation lah, yang mana peguam mana boleh manipulate satu benda, yang tak salah boleh jadi betul, yang betul boleh jadi tak betul. Dia ada loophole banyak. Cerita Setuju. law abiding citizen, digunakan loophole ni untuk condemn satu institusi mahkamah tu sendiri kan. Kita tengok kan banyak gila loophole dan banyak ruang untuk dimanipulasi kan. Bukan kita tak kaitkan tentang isu tentang kes Sam Keting ni personal particular dia. Tapi maksudnya memang banyak loophole dan memang banyak gila dah pun kes-kes yang sebenarnya kalau hang ada macam contoh arwah Karpal Singh kan, chances possibility untuk hang tak dikenakan hukuman tu tinggi sebab dia adalah speaker yang bagus, dia ada seorang peguam yang sangat bagus kan. Tapi kalau hang miskin, duduk dalam penjara tu. Maksudnya hanya je lah yang been provide by ni kan. So inilah yang memang kita kena facing kan. Sangat banyaklah ruang-ruang
untuk dimanipulasi. Cumanya aku nak cerita sikit pasal sound keting ni. Itulah persoalannya. Dia sangat, kalau aku dalam dilema. Aku tobat dalam dilema sebagai parents kepada anak-anak. Aku ada anak kan. Jadi aku pun tahu sebenarnya. Aku baca komen sebenarnya. Bila aku baca komen tu, dia orang cakap, mak bapak, salam mak bapak apa semua. Dan diorang hentam mak bapak macam apa, letakkan 100% atas mak bapak kan. Ya betul kan? Memang kita sebagai mak bapak kita perlulah kan. Ada aku tengok tahu Kumar ke apa nama dia ada buat video. Dia cakap, hang sebagai mak bapak, hang kena awasilah, hang pandai buat anak, jadi hang kena awasilah. Guys, come on lah guys. Budak-budak ni, dia orang selalu tahu cari, dia orang selalu licik kan. Even kita sendiri pun dulu kan, kita pernah keluar kan, malam-malam, time mereka dah tidur kan. Takkanlah 24 jam kita nak awasi. Ya betul, kita memang patutlah kalau benda tu terjadi, kita patut bertanggungjawab, kita patut ambil tanggungjawab. Cuma komen apa tu? Apa kena tahu, orang yang hampa nak kritik, orang yang hampa nak apa tomah tu, orang tu dah hilang anak tau. Dia dah bayar kos yang sangat besar lah. Lesson yang dia nak belajar tu. Jadi hampa tinggalkan komen macam tak ada sentimental, tak ada sensitivity langsung tau. Ini sangat sedih lah kan. Pada aku beria sangat. Pada aku tak perlu kot kan. Apa just ambil, learn the lesson dan jagalah anak-anak hampa. Macam tu lah. Boleh jadi benda tu jadi kat anak sendiri juga. Kejadian ni orang. Silakan Fish. Kejadian ni jadi itulah timing, wrong timing kan, masing-masing itulah kata dah tertulis dah macam tu kan. Dan jadi macam tu, jadi asbab bila jadi macam ni semua orang dah buka mata, dah tahu dah pasal budak-budak ni memang nak buat aktiviti macam ni kan. So kita dah boleh dah boleh concern dah masing-masing kan, tahu aktiviti budak-budak malam-malam, sebabnya ada macam ni yang main basker macam ni tengah-tengah malam, macam tu lah. Kita dah aware benda tu, jadi asbab besar. Jadi apa dia Kro, teruskan. Kalau saya melihat benda ni, fenomena basikal lajak ni concern sikit lah. Sebab kalau dulu sebelum fenomena basikal lajak, dulu famous di Malaysia ni zaman Mak Rempit. Mak Rempit. Tapi Mak Rempit ni mungkin dia dah lebih umur sikit lah, remaja sikit. Macam ni budak sekolah rendah pun agak concern lah. Tapi iyalah, untuk budak-budak bagi saya, salah dia orang sebab dia orang budak-budak tu je. Pada aku dia orang sangat innocent. Dia orang cuma rasa macam nak enjoy, betul tak? Dia orang rasa dia orang nak berbasikal. Ada risiko di sebalik tu, tapi niat dia orang tu sangat innocent. Dia orang just nak berbasikal, dia orang nakkan apa, rasa enjoy tu. So cuba kita tengok pula tak. Cuba kita tengok pula netizen mencari kesalahan. Sebenarnya persoalan yang lebih penting bukan siapa yang salah, tapi how it happens. Kenapa benda tu terjadi? Kenapa ia terjadi? Kenapa this basikal lajak wujud? Kenapa kalau dia wujud, kenapa 3 pagi kat jalan raya? Dan untuk sound keting pun, kenapa 3 pagi di jalan raya? Kan? Nak tahu juga kalau betul dia bekerja, okeylah. Tapi kerja yang sampai 3 pagi ni kan, itulah dia kan. Iyalah. Kalau lah kata dia balik daripada kelab contoh kalau dia mabuk, then of course kalau mabuk tak boleh drive kan. So tak payah cerita lagi lah. Maksudnya dia memang patut tanggung. Okey, tapi kalau lah dia balik daripada kelab, salah kalau dia nak balik dia lewat, dia nak pergi kelab. Tak, pergi kelab tak menjadi satu kesalahan. Mabuk salah. Mabuk salah kan, betul tak? Memandu mabuk dalam keadaan semasa memandu. Mabuk pun sebenarnya tak salah. Dalam keadaan memandu dalam keadaan mabuk, itu yang salah. Yalah, itu yang salah. Tapi kita tengok dok yes, mabuk. Okey, contoh kita tukar bukan saya nak hina ke apa, tapi kita cuba tukar. Lembu berada di tengah jalan. Dia mabuk, dia langgar. Orang salahkan siapa? Lembu. Pemandu lah, of course. Pemandu. Orang salahkan lembu lah. Kan? Betul lah. Orang salahkan lembu lah. Tuan lembu
Apasal lembu berada tengah jalan? Ya. Right. Okay, Tidak nice. sama kan? Right. Betul, setuju. Tapi iyalah, budak-budak ni kan. Pasal dia manusia. Jadi orang ada rasa simpati tu budak kan. Kita kena realistik lah yang mana 3 pagi untuk anak-anak tu berada di tengah jalan agak itulah kan something yang tak betul sebenarnya. Dan Ya. kita tengok luas juga kalau orang salahkan parents. Ada betulnya bukan tak betul. Tapi itulah ini dah melibatkan satu benda yang lebih besar which is community kita. Faham tak? Community dulu maksudnya kita duduk satu taman. Satu taman bukan jiran, satu taman. Anak hang buat aku nampak. Kena Betul. tak, kena tiaw. Tapi right now Member jiran bapak sebelah nampak pun, anak jiran sokok pun kena sepak. ini yang berlaku lah zaman sekarang which is jiran sebelah pun tak boleh Dah nak tak tegur ambil anak. pot. Tak tegur dan kalau tegur pun kena balas balik. Ni anak aku punya hal lah. Betul, setuju. Tanggungjawab aku. Ini apa lagi contribution maksudnya apa yang akibat daripada itu kan. Ini faktor-faktor faktor-faktor yang mengakibat yang apa contribute sampai jadinya society yang dah tak peduli. Okay, aku nak ambil sikit dia ada fine line in between bila hang gunakan point parents sebenarnya aku tak percaya langsung yang ada parents nak kan memang dia bagilah keluarlah kan, aku tak kisahlah, keluarlah, pergilah pukul 2-3 pagi, pergilah main basikal. Aku tak rasa Betul. semua parents pun mesti nak anak dia duduk dalam rumah macam ni lah sepatutnya dalam darjaan mereka apa semua. So susah nak kawal sebenarnya. Dia orang ni mesti trick lah kan. Maksudnya keluar even main basikal ajak tu saja sebenarnya walaupun bukan 3 pagi. Aku tak rasa ada mak bapak yang bersetuju. Bahaya, banyak bahaya dia. Tak ada break and everything. Daripada segi keselamatan langsung tak ni. Tapi dalam nak memahami masyarakat juga sebagai parent aku takkan boleh salahkan orang lah bila aku terlepas daripada menjaga anakku. Of course aku yang leka. Of course aku takkan boleh nak bercakap tu salah siapa-siapa. Dan aku kena mengaku yang itu memang salah aku lah sebab aku tak dapat nak kawal dia orang. Aku tak boleh nak berjaga 24 jam tengok anakku. Ini salah aku lah. Sebab tanggungjawab jaga anak ni bukan salah society aku sebenarnya at first. That's why saya cakap tadi dok. Kita kalau mencari kesalahan tak habis lah. Tapi kalau kita lakukan tanggungjawab which is sebenarnya society pun memang tak boleh salahkan society tapi main peranan which is kalau benda tak betul kena ni kan back pada zaman 80s 90s which is contohlah budak tu daripada mana tak tahu kan datang isap ukur depan aku kena kan tak kenal orang ni anak siapa sekarang dah tak ada Sekarang dah tak ada dah. Betul. Memang dulu saya of course lah nakal juga nak mengukur pun masuk longkang sorok-sorok longkang. Nowadays pergi kedai uncit tepi kedai selamba hidupkan. Aku pernah kena tibai sebabkan isap rokok oleh pakcik lah kan. Pakcik dia orang berek lah, kena jerekah daripada atas. Lepas tu dia turun. Orang tu turun lah nak tibai kami. Dan memang of course lah dia datang nak report kepada orang tua aku semua kan. So lain society dulu dengan society sekarang. Maksudnya orang dulu society lebih kuat maksudnya community tu lebih kuat dan kita jadi macam takut nak try. Willy juga dulu kan. Ada juga aku main duk willy apa semua kan. Tapi taklah terlalu bebas macam sekarang ni kot aku rasa. Sebab kita sendiri pun society sendiri pun dah tak ambil peranan sebagai society yang bagus untuk menjadikan satu community masyarakat yang bagus. Itulah yang contribute kepada kejadian apa yang jadi ni. Lesson yang kita boleh ambil besar sebenarnya. Bukan setakat kita nak mencari salah. Nowadays ramai keyboard warrior, ramai yang faham benda ni sebenarnya. Tahu maksud benda ni salah, komen kan. Entah mak bapak tapi as a community member kan. Personally contribution. Yep. Kan? Itu kita kena persoalkan diri kita juga. Okay, aku nak cerita sikit apa yang jadi baru-baru ni. Okay, aku ni memang overprotective lah kalau ikut. Kalau yang aku kenal dengan dia ikut lah, dengan anakku.
aku sangat-sangat lah macam boleh cakap aku paranoid lah kot. Sebab kalau keluar pergi jalan-jalan, aku akan pegang tangan anak aku tu, aku takkan bagi even 5 second pun untuk dia lepas jauh. Tambah-tambah kalau kawasan tu crowded kan, aku akan pegang. Kadang-kadang sampai dia cakap aku, "Abah, sakit tangan Oh, tak apalah hang sakit kan, daripada aku terlepas tiba-tiba hang lintas jalan piap. Oh ya Allah kan. Aku takkan boleh imagine lah benda tu. So biar aku ada benda tu. Okay. Even that terjadi juga satu kes baru-baru ni. Aku punya wife balik kerja, dia bawa barang. So wife aku masuk pergi tengok anak aku yang nombor 2 tu. Sambil-sambil aku tengok anak aku tu, aku bawa masuk dah barang. Aku bawa masuk barang yang wife aku bawa balik tu. So aku masuk barang, tengah kemas-kemas, anak aku terlepas keluar. Dalam masa beberapa minit, tak sampai 10 minit pun sebenarnya, dia keluar, dia main, dia pergi sekejap dekat tepi tu ada satu cermin cermin aku tau. Kalau hampa tahu tingkap sekolah dulu kan ada cermin sekeping kan. Selit-selit. So rumah aku tingkat 10. Anak aku pergi, dia tolak cermin tu jatuh bawah. Lepas tu dia ambil sekeping dia tolak. Kalau jatuh tu kena kepala orang tu mati. Ataupun teruk lah kan, kalau tak mati pun teruk. Okay, so ini yang aku nak cakap ni kan. Bila terjadi tu, rupa-rupanya dekat depan rumah aku tu ada kamera tau. Ada kamera CCTV. Itu yang aku tahu. Kalau tak ada kamera CCTV tu, aku tak tahu apa yang nak aku buat. Lepas aku kemas, aku panggil anak aku masuk bilik, masuk tutup pintu. Sebab aku memang tak bagi anak aku keluar sangat sebab kuarantin ni kan, sebab COVID ni tau. So aku memang jarang sangat lah. Ini cerita yang dia memang jarang dapat keluar. Hari tu dia terlepas keluar. Tak. Selalunya aku takkan bagi dia keluar. Dia akan panjat pagar lah. Dia akan duduk main dengan kawan-kawan dia. Dia duduk dalam pagar lah. Dia akan tengok kawan-kawan dia kat depan lah. Tapi hari tu jadi. Tahu. So lesson learn masa aku tengok video tu berderau darah aku. Ya Allah kan. Apa yang aku dah buat ni kan. Tapi first kali aku hadamkan dulu. Aku pujuk hatiku apa semua ni lah. Apa semua. Lepas tu aku panggil anak aku cakap kan. Esoknya tu lepas yang aku tahu tu sebab orang share video tu kat aku. Orang share video yang anak aku tolak tu. Masa aku tengok tu aku berderau-derau kan. Lepas tu aku ingat macam apa pun jadi sebenarnya aku tak boleh salahkan siapa-siapa. Aku kena take the responsibility. As a parent, walaupun aku nak cerita pasal aku jaga dia macam mana pun sebelum ni, macam mana aku pegang tangan dia lah apa semua, 5 minit yang aku terlepas tu adalah salah aku. Aku kena take the responsibility. Ini responsibility sebagai seorang parent kan. Itulah yang sepatutnya. So aku cakap dekat dia, Juna jom kan, kalau kata ni nanti ikut baba kita pergi kat bawah tu, turun cakap pakcik saya minta maaf. Bajaklah anak aku cakap pakcik saya minta maaf. Aku ajak dia ambil responsibility tu. Kalau kau tak nak marah dengar je lah. Kalau kau tak nak suruh bayar ke apa, kita kena usaha lah. Aku tak boleh blame siapa-siapa. Aku tak boleh cakap ni nasib tak baik lah apalah apa semua, tak boleh. Sebab memang aku yang tak tengok dia dalam masa 5 minit tu. Itulah. Sebab macam kalau kita tengok balik relate dengan kes yang basikal lajak yang budak-budak ni kena. Parents sampai polis pun bawa keluar satu hukuman yang parents boleh kena penjara 5 tahun dengan 20,000 kan. Denda. Yang mengakibatkan kecuaian jaga mengawasi anak-anak kan. Itulah bukan nak salah kat parents 100%, tapi parents sebenarnya kena tahu whereabouts tahu mana anak pi kan, at least tahu anak tu main kat mana, semua itu. Simple aku nak cakap, dia tak senang. Menjadi parent ni tak senang. Tapi untuk hang letak blame dekat orang lain itu terlalu simple. Hang terlalu maksudnya hang tak ambil tanggungjawab sebagai seorang parent lagi kan. So itulah dia punya ni lah. Exactly, sebab memang banyak dah perkara berlaku kan bila cerita pasal family, anak-anak ni. Banyak dah. So sepatutnya kita ambil lesson. Dan sebelum siapa-siapa nak berkahwin atau ready nak ada anak, maksudnya kena ada rasa tanggungjawab. Ini akan datang sekali lah. Maksudnya package ni akan datang sekali lah selepas anda bersetuju untuk nak ada anak apa semua tu kan. Tapi janganlah sampai risau kan. Banyaklah manis dia actually kalau berumah tangga ada anak sebenarnya. Cuma ni lah part yang paling kritikal, sebab satu decision yang salah akan membuatkan satu future yang akan condemn. Setuju. Betul lah. Tapi aku setuju lah sebenarnya society yang kuat bila aku tak pernah terfikir masa tu tadi Kro.
bila hang cerita pasal society tu kan, society yang kuat, kita dah tak ada dah, lemah sangat lah kita punya society. Even Betul. aku tak cakap orang aku cerita pasal aku sendiri lah Aku pun pernah je bila aku keluar rumah, aku naik kereta, aku nampak budak-budak isap rokok kat tepi dan aku okey kan aku nak tegur aku rasa macam tu. Aku rasa macam aku terlalu busy body pula aku kalau aku tegur dia orang kan. Tak, macam mana kita nak tegur? Macam mana kita nak tegur? Sebab kita dalam fasa lepas habis masa yang kita dalam society tu dengan masa sekarang ni, period time tu kita duk nampak video-video orang kena marah sebab tegur anak ni semua kan. Jadi macam bagi kita pun jadi macam stereotype lah. Jadi dah lekat dalam kepala macam adakah aku patut tegur dia ataupun parents dia ni okey ke? Satgi parents cakap aku pun tak tegur anak aku, awak anak ni kan. Macam tu lah kita duk ni hadap sekarang ni kan. Tapi lesson learn daripada cerita ni sebenarnya, sekarang ni aku dapat satu lesson yang mana tak sepatutnya aku biar lah. Aku kena tegur. Imam dia bukan anak aku kan. Aku kena anggap semua ni adalah future. Semua anak muda ni adalah masa depan kita. Jadi kalau kita sayangkan masa depan, kita nak anak-anak kita berada dalam masa depan yang terjaga, terjamin. Jadi kita kenalah bertindak. Ni contribution yang kecil-kecil ni sebenarnya main peranan yang sangat besar. Setuju. Dan tegur, kita kena ambil, kita kena selia lah, kita kena kawal selia society ni, kita kena bermula daripada kita. Aku sangat terkesan lah apa yang hang cakap tadi Kroy berkenaan dengan society tu. Ya, akulah society. Akulah. Kita semua kita bagi rasa tanggungjawab tu. Tapi tegur maksudnya bukan sebab nak tunjuk terror kan. Kena tegur sebab kita nak bertanggungjawab. Kita tak nak future. Rasa tanggungjawab tu. Itulah. Kalau as a keyboard warrior, of course aku akan rasa macam aku lah yang the best. Ini kriteria untuk menjadi keyboard warrior. Anggap diri anda yang paling bagus di dunia dan komen sebagai orang yang paling bagus di dunia. Itulah kriteria menjadi seorang keyboard warrior yang berjaya. Automatic anda akan komen sebagai Tuhan. Sebagai orang yang paling mulia sekali, paling suci kan. Alright guys, by the way, kalau hampa perasan logo kami daripada video pertama, video kedua, video ketiga dan video yang seterusnya sekarang ni, video keempat ni, okey, kalau mau tengok logo berbeza-beza kami letak okey. Doktor nak tanya kalau anda semua boleh bantu kami untuk dapatkan keputusan. Kami dalam dilema ni, semua logo cantik-cantik. Okey. Boleh tak hampa semua vote bagi tahu kami logo mana yang paling hampa minat je? Yang paling yang paling video cun. Episod mana? Logo video episod mana yang paling cun? Episod pertama, episod kedua, episod ketiga, episod keempat. Yes. So nanti pilihan anda tu akan kami gunakan untuk terus pakai sebagai logo official Try Hotcast. Kalau pada doktor, aku suka logo ni lagi. By the way, kita juga akan ada konten yang akan kita post dekat dalam TikTok. Okay, kita mungkin akan post kita punya podcast kat Spotify. Yes. Untuk tu saya nak hi dulu pada diri saya pada masa depan. Mungkin saya akan dengar balik kat Spotify. Saya hi dulu kat diri saya. Hi Crow pada masa depan. Hi Dr. Asta pada masa depan. Crow. Daripada saya. Kita ni ada orang kata pilihan pilihan. Okay. Ramai orang pilih untuk bagi nasihat pada bapa-bapa kan, parents kan, untuk anak-anak ni. Ramai orang pilih untuk blame pada something. Okay. Blame lah, put the blame Saya memilih untuk, kalau diberi peluang untuk 8 orang tu ataupun yang masih bermain basikal lajak sekarang ni, yang masih 3 pagi di luar anak-anak, saya memilih untuk bertanya diorang apa sebenarnya dalam fikiran diorang, apa sebenarnya yang membuatkan diorang 3 pagi ada di luar, apa sebenarnya. Itu daripada saya. Alright. Fish, habis? Tak ada apa sangat pun, tapi keseronokan tu boleh dicapai bukan dengan keadaan yang macam membahayakan diri sangat-sangat. Adrenaline rush tu mungkin penting untuk rasa keseronokan tu, tapi ada banyak benda lagi yang kita boleh buat sebenarnya
daripada membahayakan diri dengan cara macam tu kan. Kalau cakap nak racing, kita boleh main benda lain untuk racing kan. Bukannya hanya sekelajak ke apa ke kan. Lepas tu society lah kena kuat balik. Kena tahu, kena concern, kena aware dengan sekeliling lah. Semua kita kena jaga manusia lah kot, bagi aku. Dan kes ni, kejadian ni jadi dah tertulis dah jadi macam ni. Nak put the blame on siapa-siapa pun aku rasa tak payah lah kot. Anggap ni sebagai asbab untuk kita ambil pengajaran lah daripada benda ni. Aku nak ambil kesempatan ni untuk kita sedekahkan Al-Fatihah juga kepada semua arwah-arwah kan. Aku sangat bersimpati. Aku ada anak dan aku sangat rasa sebenarnya as a parent aku rasa sangat perasaan ibu bapa yang kehilangan anak-anaknya. Tak kisahlah sebenarnya, tak ada siapa pun, tak ada mak bapak pun yang nak anak-anak dia pergi sebelum dia, dan pergi dengan dalam keadaan yang macam tu lagi kan. Jadi viral lah, orang share video lah and everything kan. Faham lah netizen sebenarnya sebelum apa nak tulis apa-apa tu, try duduk dekat dalam kasut orang tu dulu kan. Maksudnya faham perasaan orang yang hampa nak komen tu kan. Tahu ini benda yang sangat apa orang cakap emosi, sangat trigger hampa semua kan. Tapi percayalah cakap aku dia orang dah banyak kos yang sangat tinggi. Sebelum hampa bagi nasihat tu pun dia orang dah menanggung kos, dia orang dah learn the lesson yang paling, aku rasa dia orang lah yang akan jadi orang yang paling tahu untuk jaga anak, sebab kos yang dia orang perlu bear tu adalah anak dia orang sendiri, anak yang dia orang harap jadi engineer, jadi doktor satu hari, jadi orang yang berjaya satu hari kan. Dia untuk side parents tu betul lah, kita kena cuba bukan nak ni sangat pun, tapi kita kena tahulah sometimes memang tak ada pun sebenarnya parents nak anak 3 pagi dekat luar tak ada. So mungkin kehidupan lah yang membuat dia orang macam tu. Jadi ada persoalan dekat situ. Sama juga untuk anak-anak ni kan, 3 pagi dekat luar ni, ada persoalan dalam diri dia orang sebenarnya. Kenapa kan tak berada di rumah? Kenapa berada di luar? Kenapa? Yalah, sama yang salahkan budak-budak pun, dia orang budak. Salah dia orang sebab dia orang budak tu je salah dia orang. Kita tanya. Jadi jom Al-Fatihah. Ya, jom kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga roh mereka semua berada di kalangan orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Alright. Amin. So itu sajalah kot untuk hari ini, untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang masih stay tune bersama dengan kami. Kami di Try Hotcast sebenarnya sangatlah bersyukur, sangatlah berterima kasih kepada semua yang subscribe. Terima kasih kepada semua yang like dan komen. Please, kalau ada siapa-siapa yang ada idea ataupun ada komen, anda nak kritik tentang kami punya podcast untuk penambahbaikan, please do komen, tinggalkan komen anda, tinggalkan kritikan anda. InsyaAllah kami akan gunakan idea-idea hampa tu kalau kami rasa bagus dan okey untuk kita podcastkan, kita akan podcastkan. Kalau ada idea lain yang nak suruh kami react tentang apa-apa video yang menarik lagi ataupun nakkan topik apa-apa yang bagus untuk kami bincangkan, tinggalkan dekat ruang komen. Ucap terima kasih kepada Kurt, owner Walton yang sponsor hoodie saya. Bangun sikit bro. Tengok. Okay lah, saya tak boleh bangun sebab pakai kabel kat. Nice aku. Lawa. Sponsor, thank you very much. Saya akan komen lah link dia punya IG semua untuk apa. Dan kita galakkan lah, bukan galakkan lah, tapi kira kalau ada yang nak sponsor untuk kita review produk, silakan. Alu-alu kan. Silakan Dok. Nanti kita akan tinggalkan email untuk apa-apa berkenaan dengan bisnes ataupun nak kami promotekan barang-barang anda, boleh email kami dekat email yang tertera dekat dalam description. Okay, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. ucapkan kepada semua. Until next time, saya Dr. Asta. Saya Crow. Saya Peace. Meet again next time. Try Hotcast Podcast signing off. Bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bella ciao.